Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, sekali lagi dalam pertemuan kita dalam program Wacana Ramadan yang mana kita adakan sepanjang bulan Ramadan setiap hari Sabtu. Artinya 4 kali lah di bulan Ramadan. Kali ini adalah kali yang kedua. Alhamdulillah, semoga dapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa yang kita bincangkan sekadar masa yang ada akan jadi manfaat dan faedah kepada kita bersama, insya-Allah. Alhamdulillah, telah maklum bagi kita bahawa setiap hari Sabtu pada jam pukul 5 hingga sampai pukul 6 wacana Ramadan kita. Hari ini bersama tepat 23 bulan 3 27 2567. Bersama dengan kita hari ini dua orang ahli panel lah. Dua orang untuk memberi huraian pada kita, yang mana tajuk ataupun modal yang kita akan bincang bersama di hari ini iaitu amalan yang digalakkan beramal di bulan Ramadan. Amalan gapo gatik yang kita kena buat munasabah di bulan Ramadan ini. Jadi bersama dengan saya di hari ini dua orang ahli panel. Yang pertamanya Ustaz Saudi, dan yang kedua Ustaz Dr. Abdullah. Alhamdulillah, apa khabar Ustaz? Dua-dua guys, sihat? Alhamdulillah. Jadi dalam tajuk kita Ustaz hari ni rasanya satu perkara penting lah, satu tajuk penting lah untuk kita kupaskan, untuk kita sebarkan kepada masyarakat kita. Dalam tajuk amalan yang digalakkan beramal di bulan Ramadan. Jadi Ustaz nak tanya sebelum daripada kita nak tahu kata amalan gapo yang kita patut kita kena buat di bulan Ramadan ini, maka sebelum daripada itu artinya kita kena tahu dulu terlebih dahulu tentang pengertian amal soleh lah. Ada kata amalan di sini amal soleh dah lah. Kita nak tahu juga cara sepitah lalu gapo dia, rupa lagu mana pengertian amal yang soleh, dan pentingnya amal yang soleh yang kita adalah sebagai hamba Allah kena kena beramal amal yang soleh ini. Baik, nak tanyalah kepada Ustaz gapo dia Ustaz Pia dulu ni. Saya. Ustaz Saudi dulu nak tanya Ustaz Saudi gapo dia pengertian amal yang soleh, dan apakah pentingnya amal yang soleh itu? Ya, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang dimuliakan Tuimi Abdul Razak Wansuh, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selaku Tuimi Masjid Jami' Fatani, dan hari ini beliau juga selaku moderator untuk kita kecek di dalam bulan Ramadan ini. Yang saya hormati Dr. Abdullah Abdul Rasid selaku doktor dan salah satu anggota insani. Lalu tugas beliau satu lagi iaitu manager Islamic Bank Thailand. Jadi
sama-sama kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini boleh kita mari duduk pada tempat yang mulia ini. Jadi seperti supaya email kita mengusulkan tadi, kata apa itu amal soleh. Mungkin kita ni sudah dengar acak sering kali kecek tetek amal soleh. Semua itu orang ingin amal soleh. Tapi apabila kita tanya lebih dalam apa itu amal soleh, maka kita akan ada pertanyaan besar. Gapo amal soleh tu? Seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wal as innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Jadi kalau kita tengok di situ tu, wal as, demi masa, sesungguhnya manusia itu di dalam kerugian, melainkan orang yang beramal soleh. Dan orang yang pesan tentang kebenaran dan kesabaran. Jadi amal soleh itu, apa amal soleh? Jadi amal soleh itu tidak cukup dengan kata semaya. Semaya ni, semaya amal soleh tak? Puasa amal soleh tak? Sedekah amal soleh tak? Kalau sedekah saja tak ada semaya, amal soleh tak? Kalau semaya saja tak ada buat baik, gapo amal soleh tak? Kalau buat baik tak ada semaya misalnya, amal soleh tak? Kita kata itu, fikir tak? Kata bukan amal soleh. Jadi amal ni, amal soleh ni gapo? Jadi kalau kita bagi amal ini jadi tubik pada 3 amal. Yang pertama amal ibadah. Amal ini tubik pada 3. Yang pertama amal ibadah. Amal ibadah ini hak seorang manusia, seorang hamba buat amal untuk dapat pahala kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya semaya, amal ibadah. Misalnya puasa, amal ibadah. Misalnya zakat, itu amal ibadah. Maya tahajud, amal ibadah. Itu buat amal untuk dapat pahala. Lalu itu yang pertama. Amal yang kedua, amal jariah. Amal jariah ni amal seorang hamba buat terhadap masyarakat ataupun lingkungan hak yang dia duduk di tempat. Amal hak yang dia buat baik kepada lingkungan, tempat kerja dia, tempat duduk dia, tempat kampung dia. Dia buat baik, dia tolong, dia buat kebersihan, dia buat apa saja hak yang boleh bantu masyarakat dia, itu panggilnya amal jariah. Lalu yang ketiga, amal soleh. Amal soleh ni hak yang kita kecek pada pagi ni, pada hari ni, amal soleh ni iaitu amal hak yang campur antara amal ibadah sama amal sani, amal jariah sani. Jadi kena campur antara amal ibadah sama amal jariah. Apabila amal ibadah sama amal jariah itu sudah kita campur, baru dikatakan itu amal soleh. Jadi kalau amal ibadah saja hak yang kita buat, kita tak ada buat amal jariah, itu tidak boleh dinamakan amal soleh. Atau amal jariah, amal ke masyarakat tak, kita peduli kepada masyarakat, lalu kita tidak ada amal ibadah, itu tidak boleh dinamakan amal soleh. Jadi dua-dua ni, amal ibadah sama amal soleh itu harus kita bersama, pergi bersama. Jadi taat kepada Tuhan, lalu buat baik kepada masyarakat, itu harus baru kita namakan
itu nak amal soleh. Ya sama tago itu Ustaz dah. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ustaz Saudi yang selalu memberi kesimpulan lah sikit sebanyak sakut paut dengan pengertian kita amal soleh. Jadi telah maklumlah bagi kita daripada keterangan daripada Ustaz kita tadi bahwasanya kita ni nak jadi amal soleh ni tak dapat tidaklah sebagai asah kita ni kita kena berdaping diri kepada Allah, beribadat kepada Allah. Kita buat apa saja sekalipun, tapi kita bertupu ataupun bertupe kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga semua segala yang kita buat itu akan jadi amal yang baik ataupun amal yang soleh bagi kita. Baik, kalau gitu munasabah kita berada di suasana Ramadan lah di hari ini ni. Di suasana di bulan Ramadan. Jadi kita sebagai orang Islam ni telah maklum bagi kita bahawasanya sebagai bulan yang Tuhan bagi fursah ataupun bagi okat kepada kita supaya kita ambilkan buatkan, amalkan apa yang diperintahkan kepada kita supaya jadikan amal kita amal soleh yang kita buat di bulan Ramadan ataupun gapo gate amale yang Tuhan perintah kepada hamba dia munasabah di bulan Ramadan ini. Dr. Lah, silakan. Baiklah. Terima kasih Tok Ime selaku pengurusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala dan kesempatan yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama bagi menasihati mengenai fadilat atau keutamaan amal-amal di bulan Ramadan ini. Dan saya hormati Ustaz Saudi. Sebenarnya saya sebelum kita nak amalan di galak ke yang ditanyakan oleh Tok Ime tadi itu Okay. Jadi sebenarnya kenapa amal soleh sebenarnya bukan sahaja digalakkan pada bulan Ramadan, tapi bulan-bulan yang lain pun ajar Islam pun sangat-sangatlah digalakkan. Kerana ia amal soleh ni seperti dikatakan tadi adalah amal soleh yang berhubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga amal jariah. Ini juga hubungan kita dengan sesama manusia, hablum minallah dan hablum minnas sekaligus. Jadi tapi dikarenakan bulan Ramadan ini bulan yang mempunyai banyak kelebihan, amal soleh itu kita perlu ditingkatkan. Kerana salah satu adalah amalan yang kita akan lakukan ini berlipat ganda. Amalan barang siapa mengerjakan amalan sunnah dibalas, maka ia akan mendapat pahala sebesar pahala amalan wajib. Dan barang siapa yang melakukan amalan wajib, satu amalan wajib mendapatkan pahala di bulan Ramadan ini akan mendapat 70 pahala kali lipat dibandingkan bulan-bulan yang lain. Ini besar. Ini di antara yang orang-orang kita saling merebutkan. Tu. Jadi salah satu amalan yang penting bagi kita, amalan yang soleh bagi kita, amalan bulan puasa ni, ada bulan Ramadan kita adalah kepedulian kita terhadap orang-orang di samping kita beribadat kepada Allah. Kepedulian kita terhadap orang-orang duafa, orang dhaif, fakir, miskin, anak yatim dan sebagainya. Iaitu bulan puasa kita tengok bulan puasa ni ada tujuannya. Bulan puasa ni ada dua tujuan. Tujuan utama untuk menciptakan manusia yang muttaqin. La'allakum tattaqun. Ya allazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Satu. Kedua, membina kita menjadi insan yang berjiwa masyarakat, jiwa sosial. Jadi hubungannya seperti Ustaz Saudi kata, jadi dua aspek ni, hablum minallah kita boleh, hablum minannas kita boleh, dan amalan pahala ni Allah berlipat ganda. Berlipat ganda sekali.
Karena puasa ni adalah perkara yang menafsu, melawaikan kita menahan pada nafsu. Satu ketika dia mama tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik daripada dunia, pergi daripada pergi, maka Rasulullah bersabda, kita baru sahaja bersahaja melawan jihad kecil, dan kita akan datang pula, kita akan melawankan jihad besar pula. Maka tanya sahabat, apa lagi jihad besar Rasulullah? Ini jihad yang paling besar dah. Jihad apa lagi Rasulullah besar? Adalah jihadun nafsu. Maka di bulan puasa ni antara satu jihad nafsu yang paling besar sekali. Justru Allah Ta'ala tak sia-sia, okey? Allah Ta'ala banyak melipatkan pahala, melipat-kelipat ganda. Seperti apa kata ada Nabi baca kata tadi, 70 amalan satu amalan yang sunnah jadi dilipat ganda jadi wajib. Satu amalan wajib dilipat ganda 70 kali lipat ganda amalan. Inilah yang apa ni? Yang boleh dikatakan apa ni? Pentingnya yang perlu kita tingkatkan. Dah, amal soleh di bulan puasa. Orang yang hidup dalam amal soleh, orang yang beruntung. Dalam Quran seperti kata Ustaz Saudi tu, Tuhan sumpah dengan masa. Orang yang beruntung. Wal asr innal insana lafi khusr. Tuhan sumpah dengan masa, orang tak sia-sia. Dah, Allah Taala akan balasan dengan apa dia, akan balasan yang pantas bagi dia. Dah, sesuai dengan Allah Taala janji banyak dalam Al-Quran yang Allah Taala janjikan bagi orang yang apa dia katakan yang mengerjakan amal soleh seperti dalam surah Al-Baqarah, nah walladzina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan orang yang beriman dan amal soleh mereka penghuni syurga, penghuni syurga, mereka kekal di dalamnya. Dan dalam surah Al-Maidah ayat ke-90, wa'adallahu alladzina amanu wa amilus solihat lahum maghfiratun wa ajrun azim. Allah Ta'ala berjanji kepada orang yang beriman dan beramal soleh bahawa mereka orang soleh akan mendapat ampunan dan pahala yang besar. Nah, justru itu tak pelik kalau misalnya di bulan Ramadan ini sahabat-sahabat Nabi tak selutut tinggal langsung amal-amal seperti ini. Amal yang apa tiba-tiba boleh puasa ni, mereka sangat berebut amal. Sehingga satu ketika ada Nabi lagi jangan terlanjut sangat. Sebab apa? Sebab solat tengok sahabat tak siwak gapo. Nak buat ibadat semacam tu sahaja tak siwak gapo. Tu. Nak kata saya dia bulan Ramadan ni satu bulan ni yang disebut dalam Al-Quran. Bulan ni tak ada sebut dalam Al-Quran. Dia kata pentingnya bulan Ramadan. Di samping itulah kerja-kerja amalan bulan Ramadan ni sangat-sangat digalakkan. Sekarang untuk sementara itu tutup ni. Baik, terima kasih Dr. Allah cara ringkas Ustaz yang telah bui keterangan sakut paut dengan masalah amalan ataupun ibadat ataupun perkara yang perlu kita lakukan di bulan Ramadan ini. Jadi baik, setelah daripada kita dengar di situ bahawasanya beberapa perkara lah yang digalakkan perlu kita beramal di bulan Ramadan ini. Kalaulah kita tengoklah kita tinjau kepada masyarakat kita berbaik dan di mana tempat berbaik kadang-kalanya setengah pada setengah kita dah tengok ada juga kadang-kadang selain hak tak puasa tu tak ada apa lah, terlalu makan banyak hingga siapa ia berasa lengoh, berasa sakit kepala, berat tubuh. Jangan tukar lagi lah dengan semaya terawih. Ada setengah pada setengah tu dan juga setengah pada setengah pula waktu sahur kita tengok sekaligus tu berasa malah nak tidur apa tu berasa malah nak bangun. Pukul 10, pukul 11 pas maya terawih duk gulung boleh 2 butong lepas tu pakai makan selalu lah. Pakak dengan babo dia, mama dia pakak makan nasi hak dah lagi tu pakai sudah dengan tu tidur. Tu setengah pada setengah tapi banyak lagi lah masalah ni adalah satu perkara lah mana kemungkinan ni ada lagi benda-benda hal lain lagi, dan juga perkara-perkara benda-benda lagu ni, suasana lagu ni
Dan juga banyaklah saya rasanya suasana lain pada ni lagi dah. Kalau lah kita tengok tu dah, tu saya ambil contoh ya. Dah, kemungkinan ada lagi suasana hak peseng lain lagi dah. Cuba nak tanya ustaz lah dah, yang sebagai pengalaman lah, sebagai hadap nampak tu dah. Lagu mana suasana boleh praktik lah, boleh beramalkan amalan yang disuruh ke bulan Ramadan setara mana. Kalau kata kecik berapa persen ke, siapa kedak 50%, siapa kedak 40% ke. Dah, serta juga dah, kalau ustaz boleh nasihat lah sikit sebanyak dah. Boleh nasihat, boleh cara nak boleh amalkan juga tu lagu mana. Saya juga semula 30 hari dah. Kalau hari ni enggak, hari yang ke-12 dah. Ada lagi dak rasanya saudara kita hak tak makan sahur misalnya dah. Ada lagi saudara kita tak ada maya tarawih, hak tak boleh mula bismillah lagi pun ada juga dak berasa ni. Duk bergaduh dengan tak tahulah kok mana tu dah. Boleh ustaz serta sikit masalah ni dah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Tikme duk royak pengalaman hak yang dia tahu tu tadi tu, supaya suasana hak yang kita duk praktek rumah kita lah ni lah Tikme dah. Ya. Praktek duk buat gitulah dah. Jadi sebenarnya amalan-amalan hak yang dianjurkan di dalam bulan puasa itu banyak. Hak yang kita tu buat tak ada buat dah. Misalnya kita kata hak saat ni lah. Hak saat ni kata puasa ini, apabila masuk bulan puasa kita digalakkan untuk makan sahur. Makan sahur itu hak yang kita tengok, hak pengalaman hak Tikme gojak saat ni kata ada lagi orang hak yang tak makan sahur. Sebenarnya sahur ini penting bagi orang yang berpuasa, kerana apabila kita tengok bukan sekadar kata umat Islam saja puasa ni. Ahli kitab itu puasa juga. Lalu apabila dia puasa, kita berpuasa, tepat yang beza antara kita dengan dia itu iaitu di makan sahur. Untuk bezakan. Jadi salah satu untuk bezakan kata kita orang Islam dan dia tu orang ahli kitab itu di makan sahur. Dan makan sahur itu salah satu dia ada hikmah di dalamnya. Pasti ada hikmah. Ada kebaikan di dalam sahur. Apabila kita memperhatikan orang yang makan sahur ni dengan orang yang tidak makan sahur itu jauh beza. Tenaga dia tu jauh. Terutama yang kita tengok zahir tu dia gagah. Di siang hari dia boleh apa? Dia boleh buat aktivitas, boleh buat kerja seperti biasa. Jadi boleh puasa ni. Boleh puasa ni bukan boleh tidur. Itu email dah. Yeah. Bukan boleh tidur. Boleh puasa ni boleh hak yang puasa. Lepas tu kewajipan kita buat kerja, cari nafkah ataupun buat aktivitas apa pun itu seperti biasa. Tambahnya puasa saja. Yang jadi kita ni jadi salah faham sikit tu di dalam pemahaman kita kata-kata apabila puasa itu boleh tidur. Tidur tu memang boleh ibadat, tapi tidur tu kena ada niat untuk ibadat juga dah. Tidur, kalau tidur tak ada niat untuk ibadat, untuk makan teh malam kari tu, kena kira baik lain lah dah. Jadi itu amal yang harus kita buat persiapan di dalam nak puasa ini harus makan sahur. Yang pertama. Yang kedua itu digalakkan untuk qiyamul lail. Qiyamul lail ini bangun malam untuk kita semaya. Lalu ini kalau kita tengok di dalam bulan puasa ini Allah Subhanahu Wa Taala nak banyak hamba dia tu hubungi hablum minallah. Hubungi dia seorang hamba dengan Tuhan tu banyak sekali.
Ibadat tu banyak sekali. Di malam hari digalak ke hamba ya tu untuk bangun qiyamul lail. Lalu selain pada qiyamul lail digalakkan hamba ria itu taubat. Bulan ini bulan taubat. Bukan kata bulan lain tak ada taubat, tapi memperbanyakkan taubat. Bulan ini bulan ibadat. Bukan kata bulan lain tu tak ada ibadat, tapi memperbanyakkan ibadat. Jadi masyarakat kita tu bulan ni okeylah, pakat mengaji lah. Pakat mengaji, pakat gapo. Bulan lain senyap. Itu salah satu salah faham kata dah. Salah faham. Kalau kita boleh bulan ni kita itu, bulan lain kita mengaji biasa, dan bulan ni itu kita memperbanyakkan mengaji dah. Bulan ni juga harus kita perbanyakkan zikir. Jadi ibadat pada Tuhan itu kita memperbanyakkan saja. Selain itu di dalam agama juga, selain kita buat hubungan hablum minallah, ada lagi hablum minan nas, itu digalakkan kita itu sedekah. Banyak sedekah. Bulan lain boleh sedekah, tapi bulan ni lebih utama sedekah. Sebagai kepedulian kita terhadap sesama manusia. Tidak cukup sedekah, ada lagi digalakkan kita ini beri makanan untuk orang puasa supaya berbuka. Dan pahalanya orang yang beri itu supaya dengan orang yang puasa. Itu kepedulian seorang kita terhadap seorang yang lain itu di Islam ini sangat-sangat menganjurkan. Jadi di dalam masyarakat kita itu alhamdulillah sudah banyak sekarang untuk peduli sesama manusia. Banyak. Kalau ingat dulu nak boleh makan buah taman tu payah sekali tu merah. Makan buah taman hak kilo tu lah kalau kita kan. Lah ni makan buah taman hak mewah lah ni, otak gomaha. Kerana mudah sekali. Orang kita lah ni kesedaran beragama, berpuasa itu semakin hari semakin banyak, semakin hari semakin molek. Jadi alhamdulillah, semoga kita ini semakin meningkat di dalam beramal di dalam bulan puasa. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ustaz Saudi. Jadi apabila kecek tentang suasana di tempat kita, seperti mana daripada Ustaz Saudi kita sentuh tadi lah. Jadi kadang-kadangnya keterangan ataupun arohe dalam agama suruh lakukan, suruh amalkan di bulan Ramadan, kadang-kadangnya banyak lagi lah dalam masyarakat kita, setengah pada setengah tu yang tak boleh buat tak boleh tunai. Tak boleh tunai Tapi walau bagaimanapun banyak juga daripada masyarakat kita yang boleh dapat tunai. Mereka bergaduh, mereka juhud lah, sungguh lah hingga sampai mereka tak besarkan buku lain, tapi besarkan buku ibadat. Sejak pada siang hari lagi mereka siap-siapkan pakaian untuk nak kepada masjid, siap siada, siap sokok, siap pakaian semaya untuk solat di masjid. Itu pada setengah. Ya, memang ada lagu tu tapi ada juga setengah pada setengah tak lagu tu kalau gitu saat ni Dr. Allah beroyak katanya amalan yang perlu kita buat di bulan Ramadan dua tiga perkara tadi. Jadi adakah amalan yang diperintah di bulan Ramadan itu? Hak ni pun jadi satu kecacatan dalam masyarakat kita. Kita tengok setelah daripada bulan Ramadan ni masya-Allah pergi sejak hingga siapa spesial royak saat ni lah tak bergaduh dah kok lain. Duk bergaduh nak pergi terawih, anak bergaduh kok lain tak sirah. Dia niat matahari tak jatuh lagi niat nak mari semaya terawih. Nak mari semaya berjemaah di masjid ni.
Dan bagi orang baca Quran pun seperti tu juga. Deh, aku kena wideh juga. Kok mana pun 2 juz kena wideh. Dua kali khoteh. Setengah pada setengah tu deh. Hak ni sekali khoteh 30 juzuk sebulan. Deh, masya-Allah. Tapi sedangkan satu hadis saya ingatnya dah, amalan tu adalah orang panggil kena berkekalan Dr. Allah. Dia kena buat semua lah berkekalan ni dah. Jadi berasa nak tanya lah. Nak tanya betul-betul lah Dr. Allah ni. Jadi amalan yang diperintah suruh kita buat di bulan Ramadan tu, adakah kos baca Quran pun baik mengaji pun baik, berzikir pun baik, tasbih, takbir, tahmid pun baik adakah kos untuk bulan Ramadan saja dengan tinggal lah ataupun kurang lah di bulan-bulan lain? Belah mana tu suasana lagu tu, lagu mana Dr. Allah? Cuba beri keterangan sikit situ dah. Baiklah, terima kasih. Sekali lagi tu jadi saya nak balik kita kepada awal bahawasanya bulan Ramadan ini bulan merupakan bulan yang Allah Taala tutup pintu neraka dan buka pintu syurga, dan syaitan pun diikat dalam hadis Nabi kata di samping itu bulan Ramadan ini juga merupakan masa yang peluang yang sebaik-baiknya bagi kita untuk memperbaiki diri kita, untuk muhasabah diri kita terhadap kelakuan kita masa lalu, untuk perbaiki di masa bulan Ramadan ini. Karena bulan Ramadan ini seperti kita tahu, masa bulan yang banyak lipat ganda, amal segala lipat ganda. Bulan Ramadan ini ibarat bagai sekolah Ramadan. Sekolah Ramadan ni jadi setiap orang tu wajib kena masuk sekolah. Wajib kena masuk sekolah. Tak kena bayar yuran. Tapi wajib. Wajib masuk sekolah tapo kena bayar yuran gapo. Tapi di sekolah ni ada aturan dia. Aturan dia gapo aturan dia? Aturan sekolah seperti lagai minum, makan, hubungi suami isteri dan perkara-perkara yang merosakkan aturan-aturan sekolah ini. Itulah masa didik kes kita dalam madrasah Ramadan 1 bulan. 1 bulan Ramadan ini, apabila kita tamat, kita akan boleh sertifikat dia namanya takwa. Itulah sertifikat Ramadan yang beri kepada orang yang bertakwa. Justru itu, dari pertanyaan tadi, jadi apabila sertifikat takwa lekat jerat dalam tubuh dia lepas pada Ramadan, dia akan dapat berubah diri dia. Tu biasanya orang manusia ni, biasanya orang nafsunya susah nak berubah. Nafsu ni sebab dia tu nafsu ni, nafsu ni memanglah nafsu ni memanglah sangat sekali para nak didik dengan nafsu ni kena dia tak boleh mampu nafsu sekali, kena usah didik. Maka bulan Ramadan ni nak tepat kita kawalkan nafsu kita. Nafsu kita tepat kita kawal nafsu kita supaya menjadi manusia yang baik, supaya pendidik yang rohani yang baik, dan itulah akan dapatkan sertifikat takwa. Justru itulah Imam Ghazali sendiri membagi puasa kita ada 3 tahap. Satu, puasa tahap orang awal. Yang kedua, puasa khusus khawas. Lepas tu yang ketiga, puasa khawas bil khawas. Khusus lagi. Puasa orang awal ni, puasa orang awal sekadar makan, tak makan, tak minum, tak jimat, tak hubungi suami isteri, tak buat perkara batal puasa, cara tu lah. Orang lagu-lagu ni kalau tengok soalan, orang lagu ni lah klik seperti yang sedia klik. Sebab dia puasa, jadi sekadar perpeni dia. Sampai bulan Ramadan, puasa. Tapi dia ada perubahan. Tak ada perubahan setelah dia puasa. Akan tetapi, puasa khawas ni kita nak. Puasa khawas ni, puasa orang soleh. Orang banyak beramal soleh. Yang kita ni lah kita nak usah nak sampai sini. Nak sampai sini. Bukan tak boleh kita usah sampai sini. Justru itu madrasah Ramadan tempat latih kita sampai sini. Orang siapa apabila orang tak sampai tahap ni, dia akan boleh berubah diri dia lepas Ramadan. Dia itu lagu mana masa Ramadan, belum Ramadan dia duduk lagu mana, bulan Ramadan dia duduk. Apabila dia lepas pada Ramadan, tikah laku bulan Ramadan ni dia boleh pakai. Siam, qiyam, sedekah, 3 ni boleh pakai. Puasa, berdiri malam, semai malam, lepas sedekah, dia boleh jadi amal jariah kita selepas.
pada bulan puasa. Jadi kesan dia kita hak penting kita tengok. Pasti pas puasa ketika puasa lebih khawas ni oleh para aulia, para wali-wali, oleh para inilah para anbiya itulah puasa ni orang bagi kita dipayah. Tapi yang muhaya kita hak boleh tapak tuju, puasa khawas ni kita boleh sapa tuju. Dah, sepangat kita boleh mengendalikan nafsu kita. Sebab nafsu kita ni kalau kita tahan masa puasa tak boleh sampai dan nafsu kita ni, maka jauhlah pada bulan yang lain. Bulan lain setan pun ada lagi, nafsu main lagi, selupa mari keserang ni. Tapi bulan puasa ni dah, saya kata hadis tadi, boleh setan diikat dah. Tinggal nafsu kita saja. Nafsu kita saja, justru kita nak lagu mana nak kum diri kita supaya kita dapat puasa kita dengan baik. Dapat puasa yang diradi Allah Subhanahu Wa Taala. Justru itulah Nabi Allah Taala melipat ganda pahala. Nah, pahala so jadi 10, pada 10 jadi 20, 30, 40 banyak sembilan sekiranya. Nah, justru itulah boleh dikatakan kesan puasa lepas pada ni samkan sekali. Kalaulah kita masa puasa jadi prakpeni itu berarti kesan kita tu biasalah tu. Tak ada kesan apa dah di kita tu. Kalau harap puasa prakpeni, siapa raya, siapa musim nak pulang akhir orang lain sibuk etikah, dia sibuk beli baju raya. Nah, semayang baik kurang tapi puasa anjing. Hang kata gitu. Puasa papi raya, beli baju raya 3 4 5 dan cuit misalnya. Tapi amalan lagu ni, amalan agama lagu ni yang perlu kita kembangkan, yang perlu kita tingkatkan supaya jadi sentiasa kita bawa kepada selepas pada bulan Ramadan. Ini yang kita perlu meneruskan. Bukan saja klik lepas pada puasa bebas. Boleh bebas cayo isyarat lah kita pada bulan puasa. Dia bukan lagu tu. Lepas boleh kita cara lepas pada puasa dah. Bukan lagu tu kita ni. Mulai bebas, tamu hari bebas. Tak kena puasa, habis ramuk lepas ada puasa ni. Berarti puasa kita tu, puasa orang awal saat ni lah, puasa prakpeni lagu tu lah. Jadi tak berkesan lagi terhadap diri kita. Cuba tengoklah umur kita ni, cuba tengok umur kita ni lagu mana puasa umur kita. Umur kita dibanding dengan tempat lain. Lagu mana jiwa masyarakat, jiwa bersedekah kita tahu mana. Adakah nak yatim boleh orang anak yatim boleh menampung kehidupan dia sebelum Ramadan, bulan Ramadan, apa dia boleh lebih baik pada sebelumnya. Kalaulah kita lantar lagi anak yatim bulan Ramadan, maka tu boleh muhasabah diri kita. Tarat tu lah ilmu kita. Jadi kita mesti tekak apa-apa. Orang miskin, orang apa ni, orang fakir miskin dan asnah yang lapar duduk apa ni panggil, tak ada berubah hidup dia mati mesti hidup kita. Puasa kita perlu bicara nas pula lah terus ini. Jadi tak ada kesan apa, justru puasa kita buat ganon tekak puasa awal ni jadi puasa lebih baik lagi supaya kesan lepas pada puasa. Saya rasa itulah yang penting bagi kita menilai kesan puasa. Ya, sekali lagi terima kasih pada Dr. Allah. Jadi setelah daripada saya dengar daripada Dr. Allah oyak katanya puasa ni seolahnya orang panggil apa ni madrasah dah. Sekolah lah madrasah ni ataupun jamiah Mahawitialai dah. Cuba kita gambar tengok sebut kata Mahawitialai ni orang panggil seolahnya tempat kita latih dah, tempat kita belajar dah. Belajar tempat kita daripada benda tak ada nak ada. Daripada tak ada ilmu nak ada ilmu. Pak tak biasa buat nak boleh buat. Buat. Tu dah. Tu orang panggil Mahawitialai lah lagu tu. Dah. Setelah daripada luluh daripada Mahawitialai pun kita tengok Bomo apa dah. Bomo tengok Bomo setelah daripada luluh pada lepas daripada berlatih daripada Mahawitialai dah dia kerja. Dia kerja kat hospital. Kru pun sepatu juga dah. Lepas pada cok ngaji dah tu dia jadi kru lah, jadi mengajar. Pergi mengajar. Rasanya Ramadan pun demikian itulah juga. Dah. Seolahnya kita dalam sekolah di hari ni sebulan kita duduk dalam sekolah Ramadan, kita nak berlatih Tuhan perintah sebuah amal seperti mana yang kita telah setuh dah seputar dulu tadi tu dah. Yang apabila kita kembali tengok kepada setengah lah dah, setengah daripada masyarakat kita tu, setengah masyarakat kita tu dah, mereka bersungguh berebut benar
Bahkan tanya menanya di antara saudara sama lain. Mung juh apa dah? Duk juh pak ni kawan ni pun bergaduh nak juh 5, nak litah. Aku kotek 2 kali, aku kotek 4 kali. Sampai setara tu hebatnya. Dah setelah daripada bulan Ramadan. Tapi apabila kembali kita tengok setengah pada setengah masyarakat dah pak kita apa baik, di mana tempat apa baik dah. Adakah sebagai dia terima ilmu di madrasah bulan Ramadan ataupun terima amalan dah yang dia duduk buat di bulan Ramadan, adakah dah tu setelah cuk daripada Ramadan tu dia boleh buat amalan-amalan yang dia berlatih duk buat di bulan Ramadan, misalnya qiyam, siam, ada juga siam puasa pun lain pada Ramadan, sembahyang sunat, puasa sunat, dan juga infak ada sebagai amalan asasi lah di bulan Ramadan ni. Orang Islam ni tak boleh lepas 2 perkara, 3 perkara ni. Qiyam pun baik, semaya tu dan juga siam pun baik, puasa pun baik, dan juga infak, belanja pun baik. 3 perkara ni adalah penting benar. Adakah masyarakat kita ataupun di mana tempat boleh buat seperti mana dia buat dia hidup di bulan Ramadan? Yang ulama bagi tahu katanya madrasah ataupun jamiah di bulan Ramadan setelah lulusnya, adakah dia boleh buat supaya dengan dia buat di bulan Ramadan? Lepas tu mengapa boleh tak boleh buat? Lepas tu cara belah mana Ustaz Saudi disilakan. Ya, terima kasih sekali lagi. Apakah setelah Ramadan ini masyarakat kita boleh melaksanakan ajaran di dalam Ramadan pula setelah ni? Itu seperti Dr. Lah katalah, nanti kita nak tengok kata keberhasilan kita ni, kita puasa di bulan ini, bukan kata hari ni tak kita nak ukur. Ukur dia itu bukan kata hari ni. Ukur dia itu nanti setelah Ramadan. Setelah Ramadan itu kita akan ukur kata hasil kita bulan Ramadan ini. Ataupun puasa seperti Dr. Lah kata, puasa kita puasa orang awal saja. Jadi apabila setelah bulan Ramadan ini ada puasa Syawal, puasa sunat Syawal, itu ujian pertama. Masuk tahap setelah ni kita lepas dah ujian tu. Puasa ni kita panggil dah ke puasa ni. Apakah kita hasil atau tidak berhasil? Nanti kita tengok situ tangga yang pertama. Tangga yang awal-awal sekali tu akan uji puasa ni. Dan puasa ni alhamdulillah mah kita ni ya hatu ulama kita hatu sedemikian comel. Kerana di tempat lain tu tak ada itu apa puasa ni, puasa Syawal, puasa ni atau gaya ni dah. Mau kita tu ulama hatu setelah puasa ni, lepas tu maka ada puasa sunat, puasa ni teratur selalu supaya umat atau masyarakat ni boleh kelanjutan, boleh buat. Karena kalau tak ada buat, tak ambil kesempatan buat di dalam puasa ni tu, nanti itu kata susah lah. Boleh kata bukan kata 50% tak. 20% je orang boleh buat. Kerana teradah kata memang berat. Kalau tak puasa selalu, tak lepas ujian sini, beratlah. Berat nak boleh lepas. Demo lain tak puasa, kita puasa seorang kan, tu nyanyolah. Jadi ujian pertama yang harus kita sama-sama langkah setelah ni iaitu puasa ni. Puasa ni kalau kita boleh lepas itu, salah satu itu lepas dah kita. Lepas ujian hak Dr. Lah kata ini ujian nak tahu kata kita ni puasa keser puasa kita. Lalu puasa setelah itu kita lekat dak puasa. Puasa 3 hari sebulan ke ataupun puasa senang komih ke, itu kalau berhasil
kita akan melanjutkan puasa sunat Senin Khamis ataupun 3 hari sebulan. Ya. Kalau tidak berhasil, maka kembali pada kita tak ada puasa sunat. Mana itu ukuran hak Dr. Lah kata, itulah kalau kita berhasil, kita akan lanjutkan kebaikan di dalam puasa. Kalau tak ada lanjut, berarti puasa sekadar buat kewajipan pada hari itu, ya, pada hari ni, ya, pada bulan ni, ya. Lalu kita tengok bulan puasa kita banyak sedekah. Nanti lepas puasa ni kita tengok duit mudah tubik dah untuk buat kebajikan, buat wajib kebajikan kepada anak yatim, sedekah jariah, buat masjid, buat sekolah ke apa, kita mudah tubik dah. Kalau serupa dengan bulan puasa ni, alhamdulillah, jadi kita lepas ujian tu. Kita lepas faksa tu, kita lepas lah dah. Faksa tahun ni kita lepas. Kalau kita boleh buat. Kalau kita tak boleh buat, kita tak lepas dalam ujian. Dalam puasa tu sah tapi ujian tak lepas. Kalau nak tak kuat, ijazah tu tak boleh rasa tu boleh. Jadi kita tengok, lepas tu malam-malam tu, kalau kita tengok malam-malam tu kita bangun dak maya qiyamul lail tu kita bangun dak. Jadi perlu kata kita ni perlu buat hisab diri. Kalau ada kemampuan, lah ni saya tengok satu perkembangan hak yang baik untuk masyarakat kita, iaitu maya subuh berjemaah seperti jemaat. Hak pemuda-pemuda kita dak buat sekarang. Itu tak ada pernah buat sebelum ada ni. Maka tahun ni timur buat hal tu. Itu perkara yang baik. Semoga maya subuh itu berjemaah seperti jemaah itu terus lanjut sampai bila-bila dah. Jadi kalau kita tengok hari puasa ni, maya maghrib pun ramai, maya isya pun ramai, maya subuh pun ramai. Masya-Allah. Maya subuh ni di bulan puasa ni ramai. Banyak orang mari seperti maya maghrib dah. Ramai. Kerana di dalam bulan puasa. Lalu berhasil tak maya subuh tu? Maya subuh tu nanti nak tengok lepas ni. Dr. Lah kata nanti tengok lepas ni puasa kita berhasil atau tidak berhasil, nanti tengok lepas ni. Kalau subuh itu kita boleh mempertahankan, kita boleh tahan kata kita ni minyak ni, misalnya orang kampung kita ni 200 orang tetap di masjid setelah puasa, itu berhasil kampung tu. Kita tetap boleh berjemaah. Jadi gitu. Selain keberhasilan itu, ada saya tengok apa beberapa bukan kesalahan, ketidakpahaman bagi kita di dalam puasa sikit ni. Mungkin tubik dalam luar hak tanya saat ni. Kerana nak tambah sikit apa sewaktu kita puasa duk tengok lalu kita duk tengok ni perlu kita buat perhitungan bersama. Setelah kita puasa ni, kita ni sebenarnya puasa ni boleh makan. Puasa ni boleh makan melaka setelah buka puasa. Tak ada kira aturan makan asal dak dah. Asalnya makan tu, makan ni boleh makan. Sekadar kita makan sewaktu kita lapar, kita berhenti sewaktu kita nak kenyang. Asal hukum makan awal. Lalu apabila kita puasa ni, kita lupa situ. Lupa makan juga dah. Makan sebenarnya tak ada aturan tu, tak ada. Aturan kata bawa nak kenyang tu berhenti. Anak kenyang lajak tu, makan mubazir tu, itu adalah saudara setan. Kita tak ada buh dalam kepala situ. Jadi makan sungguh sehingga kita lupa kata aturan makan itu lagu mana. Itu wasa supaya saya di dalam puasa kita, kerana
di dalam puasa tu yo ada aturan makan yo. Aturan makan itu harus kita ingatlah. Kalau kita itu kena makan taruh mana, kena buati taruh mana. Siapa ke nak bangun tak leh ni, no ada tanya pula lah kata sungguh tak lagu ni. Katanya apa? As-saumun puasa itu sehat. Puasa itu sehat. Itu kita ambil situ kali dah. Tapi aturan makan kita tak kira kata puasa lagu mana boleh jadi sehat. Puasa lagu kita ni jadi sehat tak. Bulan puasa tak ada dia masuk hospital, tapi setelah puasa itu masuk hospital ramai doktor. Dia mau kata puasa tu memang sehat, tapi setelah puasa kita bakal masuk hospital. Darah tinggi pun turun. Kau ada puasa ni. Apa lemak pun tak ada, tapi setelah raya ni ke direct masuk puasa, masuk hospital. Tapi seperti doktor kata, kalau nak ukur berhasil puasa ni, nanti tengok setelah kita puasa ni, setelah bulan Ramadan ni lah. Kalau berhasil berarti kita sehat. Kalau tak sehat itu ada pertanyaan besar lah, kata puasa kita ni betul atau tidak. Itu cara makan kita. Cara makan kita, masyarakat kita tu kena ambil perhatian berat lah. Cara kita makan ni sehat tak. Makan tak boleh nak nyawa ni masalah besar. Lalu cara tidur kita. Tidur tu sikit tu tak apa, tapi cara duduk setelah buat apa? Setelah kita maya tarawih itu, qiyamul lail itu terutama pemuda werung-werung kita qiyamul lail, orang-orang tua ni qiyamul lail ikut sejid ke rumah baca Quran. Pemuda kita orang-orang werung kita ni qiyamul lail ikut kedai kopi tak jadi juga. Jadi qiyamul lail jaga malam tak tidur. Siapa nu apa sahur. Itu masalah harus kita bincang bersama. Lalu tidur hari mik pagi sampai petang ni satu hal juga kita ni. Bulan puasa seperti disetuhkan tadi bukan bulan tidur dah. Bukan bulan tidur. Jadi apabila kita tidur banyak itu kena ada pertanyaan juga. Apakah bulan puasa ni bulan tidur? Tak siwak gapo dah doktor weh bulan puasa weh. Tak urak tidur. Salah dengan konsep tu. Doktor kata apabila di zaman Nabi tu, Nabi ni kalau bulan puasa tu Nabi perintah sahabat-sahabat dia untuk pergi nah. Bukan untuk buat kerja biasa, tapi untuk pergi. Kerja berat pergi ni. Bukan kata kerja pergi tebik peluh saja. Kalau tak peluh mati darah gitu. Itu sahabat buat. Tapi kita tengok zaman-zaman sekarang, bulan puasa ni tak sebab gapo kerja, tak sebab nak tidur saja. Tak urak weh. Alasan bulan puasa tak nak buat gapo dah. Tidur saja jadi. Itu kalau kita kembali pada ajaran asal, kata bulan puasa ni bukan bulan tidur, tapi bulan buat amal seperti biasa. Cuma dia puasa je. Dia tambah amalan. Kalau duk sedekah kau banyak. Kalau duk semaya kau banyak. Kalau duk buat baik kau banyak. Jadi alhamdulillah lah, di masyarakat kita lah ni pun sudah banyak hak buat kebaikan, banyak kesedara. Jadi semaya pun banyak cukup lah ni 23 belakang dah. Tak ada lapar seperti dulu dah. Banyak lah. Kalau baca Quran pun bubuk banyak dah. Bubuk baca, tanya atau habis berapa juz dah, seperti Tok royak tu. Kalau dulu nak boleh baca ke susah. Seperti juga sedekah pun banyak dah. Alhamdulillah. Sama tara itu. Tok Ya, terima kasih pada Saudi dah. Masa pukul 4 baru molek dah. Pukul 4 baru molek. Pukul 4 pula dah. Pukul 6 baru molek dah. Doktor lah ada lagi?
Baik, kalau itu masa pun sudah sampai, iaitu pukul pukul deh. Jadi alhamdulillah, terima kasih dua orang ahli panel kita, Ustaz Saudi dan juga Dr. Abdullah. Kedua-dua ini adalah selaku anggota Insani lah, yang mana Insani kerjasama dengan Masjid Jami' Petani untuk mengadakan program ni. Jadi alhamdulillah, kali ni kali yang kedua, setiap hari Sabtu pada jam pukul 5 sampai pukul 6. InsyaAllah minggu depan bersama dengan Pak berapa ni? Minggu depan kali yang 3, iaitu Pak 30 minggu depan dah. Pak 30 minggu depan kita akan bertemu lagi dalam tajuk kelebihan iktikaf. Kerana musim itu tu kita akan berkali musim iktikaf lah. Masa tu kita kecek sentuh sakut paut dengan masalah iktikaf. Siapa dia yang jadi ahli panel belum tentu lagi, insya-Allah ikutilah dalam masjid kita live shoot dah dalam melalui Masjid Jami' Petani dah. Kita boleh ikuti dah, alhamdulillah. Maka sekarang ni dulu, dan terima kasih dua ahli panel, dan terima kasih kepada penonton-penonton lah yang sedang ikuti di mana tempat sekarang ni dah. Dan apa saja yang tersinggung, apa salah dan silap dah, kami bertiga ni minta maaf dah. Maka ini sekarang ni dulu dah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bosok sini ya.